Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 10 November 2023 bersama saya Nusyaha Mama Amin. Kerajaan mengumumkan pemberian tol percuma pada 11 dan 12 November ini sempena perayaan Deepavali. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi berkata, tol percuma selama 2 hari itu melibatkan semua jenis kenderaan di semua tol lebuh raya kecuali Plaza Tol Bangunan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang di Johor. Dalam satu kenyataan, Nanta berkata kerajaan melalui mesyuarat jemaah menteri pada 18 Januari lepas bersetuju memberi tol percuma sempena sambutan Deepavali yang akan disambut pada 12 November ini. Menurutnya, Kementerian Kerja Raya melalui mesyuarat bersama-sama dengan syarikat konsensi juga telah bersetuju terhadap pelaksanaan tersebut yang akan bermula pada jam 12 pagi 11 November sehingga 11.59 malam 12 November. Inisiatif yang dilaksanakan itu juga kata Nanta bagi meraihkan semua rakyat Malaysia, terutamanya masyarakat India beragama Hindu yang menyambut perayaan Deepavali. Katanya lagi, pemilihan tarikh itu bertujuan untuk mengelakkan kesesakan pada hari pulang ke kampung halaman dan kembali ke bandar serta mengoptimumkan pengoperasian logistik. Nanta juga menganggarkan jumlah trafik pada 2 hari tersebut akan mencecah 11.8 juta buah kenderaan. Bersatu mengakui langkah untuk mengambil alih kerajaan pusat terganggu, ekoran langkah 4 ahli parlimen mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata, perkembangan itu juga menimbulkan keresahan dalam kalangan ahli parti terbabit, khususnya di peringkat akar umbi. Justeru, kata Razali dalam satu kenyataan di Facebook, semua adun bersatu dikumpulkan untuk bertemu dan melafazkan ikrar taat setia di depan Presiden mereka, Muhyiddin Yassin. Razali berkata bersatu berharap dengan langkah melafazkan ikrar taat setia kepada Muhyiddin dapat memulihkan keyakinan ahli parti terhadap komitmen wakil rakyat mereka. Razali yang juga Esko Terengganu turut mengecam 4 ahli Parlimen Bersatu yang dianggapnya lemah dalam prinsip perjuangan dan mempertahankan keputusan parti untuk menjadi pembangkang. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada adun Nenggiri dari Kelantan yang juga ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim hadir atau tidak. Muhammad Azizi adalah ahli Parlimen Bersatu yang ketiga menyatakan sokongan kepada Anwar dengan berbuat demikian pada 7 November lepas. Langkah memberikan sokongan kepada Perdana Menteri itu didahului ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 11 Oktober, diikuti ahli Parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman pada 30 Oktober. Selepas Muhammad Azizi, kurang dari 24 jam kemudian, seorang lagi ahli Parlimen Bersatu dari Jeli, Zahari Kecik, turut mengambil langkah sama. Dalam pada itu, Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM atas dakwaan terdapat unsur rasuah dan ugutan berhubung peralihan sokongan beberapa ahli parlimen dari parti itu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presidennya Muhyiddin Yassin berkata, Bersatu juga telah mengumpulkan bukti bagi menyokong dakwaan tersebut. Kemudian ketiganya yang Muhammad Dato' Sri Agung kita beberapa hari lalu pun sudah buat kenyataan tentang kes-kes yang berkaitan dengan ahli-ahli parlimen bersatu khasnya dan Perikatan Nasional, disebut antara lain di Ugut, ditawarkan favor ataupun faedah dengan tawaran-tawaran seperti keuangan ataupun peruntukan, dan perkara-perkara yang bagi kami adalah satu tindakan yang melanggar peruntukan seperti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, iaitu bagaimana sama ada dia menerima ataupun dia memberi. Kalau saudara sini pun faham tentang peruntukan MACC itu, maka kita bincangkan tadi bahawa kita akan membuat laporan. Satu, laporan kepada pihak polis. Ini akan kita buat dalam tempoh sehari dua. Dalam kes Gua Musang, dia beritahu pada mesyuarat Bersatu Negeri Kelantan yang lepas bahawa dia mendapat tawaran-tawaran. Di waktu itu, dia maklumkan dalam mesyuarat
Badan Perhubungan tu bahawa dia menolak semuanya. Tapi lantas 3 hari lepas tu dia umumkan keputusan bahawa dia sokong sana, dan kita suspek ada perkara yang berlaku yang mungkin telah pun melanggar peruntukan undang-undang. Dan ini data ni kita ada kumpulkan. Macam kes juga, kes Kuala Kangsar. Ya, jelas ada disebutkan dalam laporan tu tarikh-tarikh bila mana pihak-pihak tertentu yang melibatkan toke yang berpangkat Tan Sri pergi jumpa nak ugut, kalau tak buat itu maka akan dikenakan hukuman oleh pihak SPRM dan sebagainya. So there are elements of intimidation, dan juga dalam kes yang lain soliciting untuk dapatkan sokongan dengan menawarkan tawaran-tawaran yang agak besar bernilai berjuta ringgit dan sebagainya. So kita dah kumpulkan bahan ni dan kita akan membuat laporan kepada pihak polis dan juga laporan kepada pihak SPRM dan terhadap SPRM. Kepada SPRM pasal mungkin dia memberikan soal akta pencegahan rasuah, dan kepada SPRM kerana mungkin SPRM juga terbabit. Antara kes-kes yang disebutkan tadi ada melibatkan pegawai-pegawai tertinggi SPRM. Sementara itu, seorang pemimpin UMNO meminta Muhyiddin mencermin diri sendiri sebelum mendakwa 4 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Anwar diugut dan disogok. Ahli MKT UMNO Muhammad Puad Zakashi turut membangkitkan pertanyaan kepada bekas Perdana Menteri itu, siapa sebenarnya yang menggunakan kaedah ugut dan sogok itu. Puad seterusnya membangkitkan peristiwa di mana ahli Parlimen UMNO yang keluar pada 2018 selepas PRU 14 dan menyertai Bersatu pada 2019 kesemuanya menjadi menteri. Puad menambahkan beberapa bekas ahli Parlimen UMNO tersebut antaranya Mustafa Muhammad, Latif Ahmad, Ikmal Hisham, Mas Ermiyati, Hamzah Zainuddin, Nur Azmi Ghazali dan Syabuddin Yahaya. Bagaimanapun, Puad mendakwa pemimpin UMNO seperti Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor, Ahmad Zahid Hamidi, Syahril Samad dan Aziz Rahim yang diugut dengan berpuluh tuduhan tidak meninggalkan parti. Speaker Dun Johor itu juga secara sinis mempeli mereka yang lari meninggalkan parti atas alasan tiada peruntukan tidak mempunyai jati diri. Semalam Muhyiddin dilaporkan berkata Bersatu akan membuat laporan polis dan SPRM dalam masa terdekat berhubung tindakan 4 ahli parlimennya menyokong Anwar. Muhyiddin berkata pihaknya mendapat maklumat bahawa terdapat unsur ugutan serta sogokan bagi menarik ahli parlimen supaya memberi sokongan. Baik, berita seterusnya. Pengerusi DAP Lim Guan Eng telah memulakan tindakan undang-undang terhadap ahli Parlimen Kepala Batas dari PAS, Siti Mastura Muhammad. Ia selepas Siti Mastura mendakwa dia memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Jinping atau nama sebenarnya Ong Boon Hua dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew. Guan Eng memberitahu telah melantik Peguam Sangkara Narayanan Naik untuk memerlukan prosiding undang-undang dan tindakan jenayah terhadap Siti Mastura. Dalam pada itu, Guan Eng juga menggesa Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan pengerusi PN Muhyiddin Yassin untuk menyatakan pendirian mereka secara terbuka terhadap dakwaan yang dibuat Siti Mastura. Terdahulu, Siti Mastura dalam ucapannya di sebuah acara PAS di Kemaman pada 4 November lalu mendakwa Guan Eng mempunyai hubungan keluarga dengan Chin Peng, termasuk hubungan keluarga dengan beberapa pemimpin DAP yang lain antaranya Anthony Loke, Nga Korming dan Teresa Kok. Susulan itu, Guan Eng dalam sidang media di Parlimen memberikan tempoh 48 jam kepada Siti Mastura bagi membuktikan dakwaannya itu. Semalam selepas tempoh 48 jam berlalu, tanpa sebarang kenyataan dari Siti Mastura, beberapa ahli Parlimen DAP membuat laporan polis terhadap pemimpin muda dari PAS tersebut. Ahli Parlimen Bukit Bendera Sherlina Abdul Rashid dalam laporan polisnya percaya kenyataan Siti Mastura itu merupakan kesalahan bawah Seksyen 504 iaitu pecah keamanan dan Seksyen 505 Kanun Keseksaan iaitu menyebabkan khianat awam. Katanya ia juga melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana melakukan fitnah jenayah.
Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berharap apa yang terjadi kepada Syed Saddiq Syed Abdul Rahman memberi pengajaran kepada semua orang. Menurut Akmal, dalam satu hantaran di Facebook, pengajaran tersebut termasuk kepada dirinya sendiri supaya tidak sombong dan menghina orang lain ketika berada di tampuk kuasa. Menyifatkan apa yang berlaku kepada Syed Saddiq sebagai satu kifarah, Akmal turut mendoakan semoga segala urusannya dipermudahkan. Kifarah membawa maksud balasan dan ujian Allah di dunia akibat dosa dilakukan seorang hamba-Nya. Mengiringi hantaran Akmal itu ialah lampiran yang memaparkan berita memetik Syed Saddiq menggelar Najib Razak sebagai pencuri. Untuk rekod, laporan dari utusan Malaysia itu dikeluarkan pada 25 Mei 2019 ketika Syed Saddiq menjawat jawatan Menteri Belia dan Sukan. Semalam, Syed Saddiq dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit atas 4 pertuduhan pecah amanah jenayah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana pemuda bersatu jumlah 1.12 juta ringgit. Mahkamah berkata, Syed Saddiq yang merupakan bekas Ketua Pemuda Bersatu gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Hakim Azhar Abdul Hamid bagaimanapun membenarkan permohonan pembelaan untuk menangguhkan hukuman sementara rayuan dibuat di Mahkamah Rayuan. Dalam perkembangan lain, Penjawat Awam Selangor menerima bantuan kas kewangan BKK 2 bulan setengah gaji tahun ini yang akan dibayar secara berperingkat. Jumlah itu termasuk 1 bulan gaji yang akan dibayar pada 28 Disember ini dan setengah bulan yang akan dibayar pada Februari tahun depan bagi membantu persiapan sesi persekolahan. Sebagai sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan kepada para penjawat awam dan mereka yang terlibat bagi menjayakan kutipan kerajaan negeri, saya mengumumkan bantuan khas keuangan BKK tahun 2023 kepada seluruh perkhidmatan di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor, termasuk anggota perkhidmatan kerajaan negeri yang digaji oleh Kerajaan Persekutuan. Bantuan sebanyak 2.5 bulan atau 2 bulan setengah seperti yang berikut. Bantuan khas kewangan kali pertama, 1 bulan gaji atau minimum 1,000 dan telah pun dilaksanakan sempena Aidilfitri 2023. Bagi BKK kali kedua, 1 bulan gaji minimum RM1,000 dengan anggaran implikasi kewangan 40.03 juta ringgit akan dibayar pada 28 Disember 2023 dan bantuan khas kewangan kali ketiga iaitu setengah bulan gaji minimum RM1,000 yang akan dibayar pada bulan Februari 2024 bagi meringankan beban para penjawat awam sempena persiapan sesi persekolahan 2024 yang dijangka bermula pada bulan Mac 2024. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusyiah Mama Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.